InsyaAllah malam ni kita akan sambung tajuk baru. Kita akan masuk tajuk baru, itu ciri Allah Ta'ala yang keempat ataupun sifat yang keempat. Tajuk baru sifat yang keempat iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Saya rasa suara saya okey dah. Kalau tak okey boleh komen, sebab ada sebelum daripada ni dia problem mungkin mikrofon problem. Puan Fatimah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadilah Kak Fatimah. Sekejap lagi tuan-puan, kita beri peluang 2-3 minit, ada 2-3 saat, seminit ke 2 minit ke untuk kawan-kawan kita masuk dulu sebelum kita mula. Al-Fadilah Fakrul Zaman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi seminit ke 2 minit kepada kawan-kawan kita. Kita meraihkan diorang, kita tunggu sekejap untuk diorang get ready, untuk diorang prepare dan untuk diorang masuk dulu. Kita akan sambung tuan-puan, saya ulang sekali lagi, kita akan sambung tajuk baru malam ni, ciri Allah Ta'ala yang keempat, ataupun dia panggil ciri ketuhanan, sifat pengenalan, ciri pengenalan ketuhanan yang keempat. Kita akan sambung yang keempat daripada 20 ciri. Kesemuanya ada 20 ciri pengenalan terhadap ketuhanan. Kita sambung malam ni ciri yang baru, iaitu ciri yang keempat, namun dia mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Iaitu Allah Ta'ala tak sama, ataupun dia panggil bersalahan dengan segala baharu, ataupun segala yang baharu. Itu ciri yang keempat yang kita akan bincang malam ni. Malam ni kita, seperti biasa, kita tak ambil masa lama. Kita akan bincang satu sahaja. Dia ada 3 dia panggil bersalahan Allah Ta'ala ni dengan segala yang baharu dari 3 sudut. Yang pertamanya bersalahan dari segi zat. Zat Allah Ta'ala tak sama dengan baharu. Yang keduanya bersalahan ataupun tak sama Allah Ta'ala dari sudut ciri dia, dari sudut sifat Allah Ta'ala ataupun ciri Allah Ta'ala tak sama dengan ciri-ciri makhluk. Dan yang ketiganya adalah perbuatan. Jadi 3 sudut ini kita akan bahas satu persatu. Malam ni kita nak bincang satu sudut sahaja, iaitu satu makna sahaja. Tak sama Allah Ta'ala ataupun tak serupa Allah Ta'ala ataupun bersalahan Allah Ta'ala dari sudut zat. Apa maksud diri Allah tak sama dengan diri makhluk? Yang itu kita akan bincang pada malam ini. Kesimpulannya kita nak kena tahu apabila kita sebut mukhalafah ataupun dia panggil bersalahan Allah Ta'ala dengan baharu, kena ada kerangka dalam minda kita. Terus kita terbayang 3 sudut. Allah Ta'ala tak sama dari segi zat, Allah Ta'ala tak sama dari segi sifat, Allah Ta'ala tak sama dari segi perbuatan. Dan ketiga-tiga sudut itu kita faham satu persatu makna dia. Barulah kita mantap kepahaman kita, dan dia panggil dalam minda kita ini dia spontan, terus sebut bersalahan, terus nampak dia ada kerangka. Nampak yang kata bersalahan dari sudut zat macam mana, bersalahan dari sudut sifat macam mana, bersalahan dari sudut perbuatan Allah Ta'ala pada mana, macam mana. Apabila kita faham dan kita pegang apa kita faham, dia akan menyerap dan hati kita secara spontan. Benda yang kita faham itu penting. Kita nak pegang apa kita faham, dan apabila kita faham, kita sebut, dia terus nampak di minda kita, dia terus terbayang di minda kita. Yang itu kita akan belajar tuan, satu daripada 3 sudut yang kata Allah bersalahan dari sudut zat, dan bersalahan dari sudut ciri ataupun sifat, dan bersalahan dari sudut perbuatan. InsyaAllah malam ini kita akan bincang satu daripada 3. Baik, kita mula dulu tuan-puan, sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaan Allah Taala kita diberikan kesempatan sekali lagi tuan-puan, dan juga peluang dan kekuatan sekali lagi untuk sama-sama kita membincangkan berkaitan dengan topik ataupun tajuk yang sangat besar di sisi Allah Taala, iaitu
berkaitan dengan ciri pengenalan terhadap ketuhanan. Kita bincang kitab kita Misbahul Munir, tuan-puan, muka surat 16. Bagi orang yang ada kitab Misbahul Munir, muka surat 16, iaitu perenggan di bawah sekali, perenggan yang terakhir, baris yang ketujuh dari bawah, iaitu huraian sifat yang keempat daripada 20 sifat yang bernama mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Itulah yang kita nak bincang malam ni, tuan-puan, insya-Allah. Seperti mana yang saya sebut di awal tadi, malam ni kita ambil masa yang macam biasa saja, tak lama, lebih kurang 1 jam ataupun kurang 1 jam kita akan berhenti. Paling tinggi pun 1 jam. Kita tak nak ambil masa tuan-puan lama sebab kita setiap minggu kita buat, tuan-puan. Kalau dulunya masa fizikal secara dalam surau kita sekali seminggu sahaja. Tapi oleh kerana sekali seminggu, sebulan sekali. Tapi hari ini kita, oleh kerana PKPD ni tuan-puan, ataupun PKP, kita diberi kesempatan untuk belajar setiap minggu. Jadi kita tak perlu ambil masa yang lama. InsyaAllah tuan-puan, malam ni kita akan bincang satu tajuk sahaja ataupun satu makna sahaja. Mukhalafatu ta'ala al-hawadi, bersalahan dari sudut zat. Kerana apabila kita sebut bersalahan Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala bersalahan. Bersalahan ini dari sudut 3 sudut. Bersalahan dari sudut diri Allah Ta'ala tak sama dengan diri makhluk. Bersalahan dari sudut sifat Allah Ta'ala tak sama dengan sifat makhluk. Dan perbuatan Allah Ta'ala tak sama dengan perbuatan makhluk. Baik, kita terus tuan-puan bacaan kitab kita. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Huraian sifat yang keempat daripada 20 sifat. Nama dia mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Mukhalafah ini dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa kita dipanggil apa, tuan-puan? Dipanggil bersalahan Allah Ta'ala lil hawadithi, dengan segala yang baharu ataupun segala makhluk. Bersalahan ni sifat Allah Ta'ala, ciri Allah Ta'ala. Salah satu daripada 20 cirinya ialah dia bersalahan ataupun tak sama, tak serupa, tak semacam, tak standard, tak sekufu dengan segala yang baharu, segala makhluk. Baik. Itu mana mukhalafah. Jadi seperti biasa tuan-puan, huraian sama konsep dengan ciri-ciri yang lain. Yang pertama ialah yang keempat, ini tertib ta'aqquli. Sama saja, kita tak nak hurai lebih kerana konsep yang sama. Jadi tertib urutan yang keempat itu bukan urutan yang sebenar, tetapi ini urutan untuk memudahkan kita memahami. Dari sudut perbahasan ilmiahnya, ulama menetapkan ataupun menyusun 1, 2, 3 sampailah 20. Tetapi realiti yang sebenar di sisi Allah Ta'ala, sifat Allah itu qadim, tidak ada yang awal dan tidak ada yang akhir, tidak ada permulaan dan tidak ada penakhiran. Baik, yang keduanya ialah mukhalafatu ta'ala lil hawadithi. Ini nama bagi sifat, bukan sifat. Ini juga sama konsep seperti nama-nama sifat yang lain. Jadi wujub, qidan, baqa, dan hari ini yang keempat, mukhalafatu ta'ala lil hawadi, merupakan nama bagi sifat yang berada di diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap sifat itu ada nama yang tersendiri, memudahkan untuk kita panggil. Apabila ada nama, boleh kita panggil. Apa nama sifat Allah Ta'ala yang keempat? Nama dia ialah mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Apa terjemahan dia dalam bahasa Arab kepada bahasa Melayu? Terjemahan dia ialah bersalahan dengan segala yang baharu ataupun bersalahan dengan makhluk. Apa makna bersalahan? Itu kita nak bincang, bukan sekadar perterjemahan, tetapi yang kita nak bincangnya ialah makna supaya kita faham dan kita pegang dan hati kita bahawa Allah Ta'ala mempunyai ciri bersalahan. Apa maksud bersalahan? Itulah yang kita nak bincang malam ni. Baik, apa dia tuan-puan bersalahan? Bersalahan ini seperti biasa kita sebut tuan-puan, apabila salbiyah, 5 ini dia termasuk dalam kategori sifat salbiyah yang dikategorikan oleh para ulama kita. Dalam 20 itu dikategorikan 4 sifat. Ada kategori yang pertamanya nafsiyah yang telah kita bincang. Kategori yang kedua yang sedang kita bincang ini ialah namanya salbiyah, iaitu sifat yang kita faham dengan makna tak. Ciri-ciri yang tak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri yang tak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak ada mula. Itu qidam, Allah tidak ada mula bagi adanya Allah Ta'ala. Baqa, Allah Ta'ala tak
ada penghujung bagi adanya Allah Ta'ala. Itu dipanggil kekal. Dengan mana apa kekal? Dengan mana tak ada penghujung bagi adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keempat juga sama tuan-tuan. Apa makna bersalahan? Iaitu tak sama dengan yang baharu. Itu makna bersalahan. Tak sama, tak serupa, tak semacam, tak standard, tak sekufu. Sama sahaja, berpelbagai versi itu mempunyai satu makna, tak sama, tak serupa, tak semacam, tak standard, tak sekufu. Allah Ta'ala ini tak sama dengan baharu. Lil hawadis ini dengan segala yang baharu Allah tak sama. Cuma kita nak faham malam ni tuan-puan, tak sama itu dari 3 sudut. Yang kita nak bahas yang pertama pada malam ni, sudut yang pertama, iaitu tak sama dengan diri makhluk. Ini paling penting tuan-tuan. Walaupun salbih ada 5 ini, kesemuanya penting untuk kita pegang. Tetapi mukhalafatu ala al-hawadith antara ciri yang penting untuk kita faham. Kenapa? Kerana dia boleh boleh orang panggil apa tuan-tuan, dia orang panggil terdedah ataupun berisiko kepada akidah kita sekiranya kita tidak memahami sifat yang bernama mukhalafah. Kalau kita tak faham Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, dia menyamakan Allah Ta'ala seperti makhluk. Dia menyamakan Allah Ta'ala ada tangan. Dia menyamakan Allah Ta'ala mempunyai ciri yang sama dengan makhluk. Turun daripada langit ke bumi 1/3 malam, melihat hambanya sedang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia memahami hadis secara zahir. Allah turun dalam hadis itu, Nabi kata Allah turun pada 1/3 malam untuk melihat hamba-hamba yang sedang melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia pegang bulat-bulat berdasarkan kepada zahir hadis. Kenapa? Kerana dia tak faham ciri yang ada pada Allah Ta'ala yang bernama tak sama dengan makhluk. Adapun turun itu perbuatan makhluk. Itu ciri yang ada pada makhluk. Itu ciri yang ada pada baharu. Sedangkan ciri Allah tak sama dengan ciri baharu pada apa tuan-tuan? Pada diri. Malam ni kita nak bincang pada diri. InsyaAllah minggu depan kita bincang kedua-dua komplit pada sifat dan juga pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketiga ni tuan-puan, ketiga-tiga ni sangat penting, ketiga-tiga. Tetapi yang paling bahaya sekali yang kita perlu kita tekankan sangat ialah tak sama pada perbuatan. Ini insyaAllah kita akan detailkan minggu depan pada perbuatan. Sebab kalau kita tak faham betul-betul, dia akan merasakan bahawa kita juga ada perbuatan. Dia ada yang elok sedikit, yang okey sedikit, akidah dia sharing. Dia kata dia pun ada perbuatan, Allah pun ada perbuatan. Dia nampak dia juga ada perbuatan, ada orang panggil apa tuan, juga ada sharing dengan perbuatan Allah Ta'ala. Masih lagi ada nampak perbuatan dia. Masih tak sempurna. Imam dia ataupun tak sempurna pegangan dia. Masih ada di dalam hati dia merasakan bahawa makhluk juga ada perbuatan. Ini bahaya tuan-puan. InsyaAllah kita bincang minggu depan. Baik, kita settle dulu minggu ni. Iaitu makna satu pada tak sama pada diri Allah Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baik, serta nama kita dah selesai. Yang kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih ni, iaitu nama. Nama kepada sifat. Nama apa dia? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu dipanggil apa? Bersalahan dengan segala yang baharu. Apa makna bersalahan? Itu yang kita nak pegang. Bersalahan ni mana tak sama dengan segala yang baharu. Tak sama ni bila? Tak sama ni sejak sedia kala. Ini juga penting tuan-tuan. Kenapa? Kerana orang tanya. Ada orang argue. Jadi argument orang inilah untuk kita penting, untuk kita tolak balik, perlu kepada ilmu. Ada orang mengatakan bahawa Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk bila? Makhluk ni baru ada. Maknanya sebelum makhluk ada, adakah Allah Ta'ala sama dengan makhluk? Ada. Itu dia akan buat, orang panggil tuan-puan, persoalan-persoalan lintasan dalam hati dia. Berkaitan dengan ketuhanan. Jawab dia tuan-puan, Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk, tak sama dengan baharu bila? Sejak sedia kala lagi. Bukanlah maknanya Allah tak sama dengan makhluk apabila makhluk ada. Dulu kan makhluk tidak ada, syurga neraka tidak ada, manusia pun tidak ada. Allah mula buat syurga neraka, Allah mula buat Nabi Adam AS, kamu dia dituruti dengan makhluk-makhluk lain. Sebelum Allah Ta'ala buat makhluk, Allah Ta'ala buat baharu, adakah Allah Ta'ala itu tak sama?
Adakah Allah Ta'ala tak bersifat lagi, tak berciri lagi, tak sama dengan baharu? Jawab dia tuan-puan, untuk menolak dakwaan ini, jawab dia Allah Ta'ala bercirikan ataupun bersifat mukhalafah, tak sama dengan baharu ini sejak sedia kala lagi. Sebelum makhluk diciptakan oleh Allah Ta'ala ataupun sebelum baharu ada lagi. Cuma nyata Allah Ta'ala ini nyata bersalahan ni bila? Apabila timbulnya makhluk. Apabila adanya makhluk. Diadakan oleh Allah Ta'ala makhluk. Ketika itu nyatalah sifat Allah Ta'ala ini bersalahan dengan makhluk. Tu. Wajib pada syarak pula. Ni pada syarak, pada hukum Allah Ta'ala. Wajib pada syarak pula. Pula ni pun sama. Konsep dia sebelum daripada ni. Ni tak, dia punya ibarat dia sama. Wajib pada syarak pula, yakni wajib nisbah hukum Allah Ta'ala. Pula sebagaimana wajib berwajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hati akan tentu sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Tu makna pula. Wajib pada syarat pula, wajib pada hukum Allah Ta'ala pula sebagaimana wajib sebelum daripada ni. Wajib atas siapa? Di atas tiap-tiap mukallaf. Apabila sebut atas tu, dia merujuk kepada wajib syarat. Sebab ala ni dia panggil ala lil madarrah. Ada penting tu. Mana ibarat ni penting supaya kita faham. Wajib ni bukan wajib akal, tetapi wajib ni wajib nisbah syarak. Syarak paksa. Tu dia panggil ala lil madarrah. Di atas tiap-tiap mukallaf, tak terkecuali apabila dia dapat status mukallaf. Tidak ada seorang pun terkecuali boleh dia tak belajar ilmu syariat. Boleh dia excuse dia tak belajar ilmu akidah. Tak. Tidak ada seorang pun daripada mukallaf terlepas diri daripada dia tak belajar ilmu tentang ilmu berkaitan dengan ciri pengenalan ketuhanan. Dia nak skip, tak terlepas. Kenapa? Ini penting. Ala lil madarrah. Tiap-tiap mukallaf, tiap-tiap individu yang mukallaf wajib, yakni Allah paksa ke atas dia. Allah paksa ke atas tiap-tiap mukallaf. Mana paksaan Allah? Mengetahui serta i'tiqad. Ini paksaan Allah. Benda yang Allah paksanya ialah belajar sehingga tahu. Itu mengetahui. Belajar sehingga tahu tu serta i'tiqad. Ini samalah konsep dia. Bukan tahu saja tapi kena i'tiqad. Bukan faham semata-mata tapi kena pegang apa yang dia faham. Baru orang panggil iman. Baru orang panggil akidah. Baru orang panggil i'tiqad yang sahih. Akidah yang sahih. Kenapa dia tuan-puan? Kena belajar sehingga dia faham, kemudian dia pegang apa yang dia faham. Dia pegang apa yang dia tahu. Pegangan apa yang dia tahu membetuli dengan syariat, maka itulah dipanggil iman yang sempurna. Dipanggil akidah yang sahih. Tu. Dan mengaku putus di dalam hatinya. Dia tahu serta dia pegang. Dan ni tafsir pada i'tiqad lah. Dan ni dia panggil atau tafsir. Nak tafsir kata i'tiqad, pegang tu apa dia? Mengaku putus. Yakni mengaku secara putus dalam hati dia, secara tetap. Tak berganjak tu mana putus. Apa pun berlaku dia tak ubah. Dia tak gustam. Dia tak akan ubah keputusan dia berkaitan dengan ketuhanan. Tu dia panggil putus. Mengaku putus tu di dalam hatinya, hati seseorang. Mana pengakuan dia? Ini pengakuan dia. Akan tentu sungguh bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Tu pengakuan dia. Pengakuan berkaitan dengan ciri Allah yang keempat. Jadi pengakuan berkaitan dengan ciri ketuhanan yang keempat ini wajib pada syarak. Tak boleh excuse, tak boleh nak skip, tak boleh nak minta keuzuran daripada Allah. Tak kena Allah, tak boleh. Wajib. Tu. Ini kesedaran pertama yang mesti kita bentuk dalam minda kita supaya ada action untuk mencari ilmu berkaitan dengan akidah. Supaya tak skip akidah. Walaupun ada orang kata tak mau minat akidah. Ramai orang tak minat tuan-tuan. Dia ingat belajar syariat ni dia kena minat tak minat. Tidak ada pilihan.
Belajar agama asas ni tuan, bukan belajar hak dalam-dalam tu. Hak dalam tu tak apa, dia ada pilihan sebab fardu kifayah. Belajar tafsir hadis pilihan, tak minat tak apa. Maksud tak apa tu tak berdosa lah. Rugi sajalah dia. Tetapi ilmu asas, ilmu akidah asas, ilmu fiqh yang asas, ilmu tasawuf yang asas, itu tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, tak boleh nak skip, tak boleh nak excuse, tak boleh. Mana yang kata ciri yang wajib dia i'tiqad dan hati dia berkaitan dengan ketuhanan akan tentu sungguh. Ini dia panggil wujubun wajib. Ini akidah pertama. Kita dah bahas, kita ulang banyak kali tuan-puan, setiap ciri lebih kurang asasnya ada 3 akidah yang kita kena pegang. Setiap ciri Allah Ta'ala ada 3 pegangan yang kita mesti pegang dalam hati kita. Ini pegangan pertama. Mana dia? Akan tentu sungguh. Yang akan mesti sungguh. Samalah, tentu sungguh boleh, mesti. Tentu tu mestilah. Mesti sungguh bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Tu. Pertamanya, akidah pertama yang mesti kita pegang dalam hati kita. Apa dia tuan-puan? Akidah pertamanya mesti sungguh. Mesti tu dia panggil akal menhukumkan. Kena pandai kita hukumkan, akal kita hukum supaya, apa tuan-puan? Supaya lepas tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala. Tanggungjawab kita ni, iaitu kita kenal Allah Ta'ala. Cara macam mana tuan-puan? Cara dengan akal kita pandai menhukumkan setiap, memutuskan setiap ciri Allah Ta'ala yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ciri-ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan itu kita putuskan. Kita kena pandai putus dengan akal kita. Keputusan akal kita buat itu menepati, matching dengan apa dia tuan-puan? Dengan syariat. Barulah dipanggil akidah yang sahih. Maka akidah pertama kita belajar malam ni tuan-puan, apa dia? Iaitu pertamanya mesti. Itu dia panggil wajib bagi akal. Itu akidah yang pertama. Wajib ataupun mesti. Sungguh Allah ini bersalahan dengan yang baharu. Maka kita nak belajar malam ni tuan-puan, yang kata mesti sungguh bersalahan, yang kita nak keluarnya hukum mesti sungguh ni, kena faham dulu bersalahan. Apabila kita faham bersalahan, kita nampak apa makna bersalahan, sehinggalah kita pandai hukum. Akal kita hukum mesti sungguh Allah bersalahan dengan baharu. Akal kita tak boleh terima nak kata Allah sama dengan baharu. Akal kita tak boleh terima sama sekali untuk Allah nak sama dengan baharu. Apabila akal tak boleh terima, maka akal buat keputusan apa? Mesti tak sama Allah Ta'ala dengan baharu. Baik, kita tengok yang pertama. Dan ini tafsir bagi kata bersalahan. Yang kata bersalahan ni apa dia? Bersalahan ni terjemahan daripada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Itu makna bersalahan. Yang kita nak pegang ni tuan-puan, makna, bukan terjemah. Adapun bersalahan itu terjemah, maka makna dia ialah tak menyamai. Dan ni tafsir kata bersalahan. Dan tidak menyamainya Allah Ta'ala itu dengan yang baharu. Dan tidak menyamainya Allah Ta'ala dengan baharu. Inilah dia yang dikatakan makna bersalahan. Yang saya sebut di awal tadi tuan-puan, yang kata bersalahan ni apa dia? Merujuk kepada tak sama dengan yang baharu, tak serupa dengan baharu, tak semacam dengan baharu, tak sekufu dengan baharu, tak standard dengan baharu. Boleh guna apa bentuk ibarat, asalkan makna dia sama. Baik. Settle tuan-puan, itu makna ringkas saja yang kata bersalahan dengan baharu ini. Bersalahan dengan baharu ini dia merujuk kepada tak sama dengan baharu, ataupun tak serupa dengan baharu. Maka tak sama di sini tuan-puan, yang kata tak sama dengan baharu ini, iaitu tak sama dari 3 sudut. Dia umum, dia bukan spesifik. Dia tak sama secara umumnya, tak sama dari 3 sudut. Tak sama dari sudut diri Allah, tak sama dengan baharu dari sudut ciri Allah, tak sama dengan baharu dari sudut perbuatan Allah. Diri Allah tak sama dengan diri baharu.
ciri Allah ataupun sifat Allah Ta'ala tak sama dengan sifat baharu. Perbuatan Allah Ta'ala, tuan-puan, perbuatan Allah Ta'ala, perbuatan mengada dan meniada tak sama dengan perbuatan baharu. Baharu tidak ada perbuatan hakiki. Maka kita nak bincang satu je malam ni, tuan-puan. InsyaAllah dua lagi itu kita akan letak minggu depan. Apa yang kita nak bincang malam ni? Makna Allah tak sama dengan baharu dari sudut diri. Apabila kita sebut Allah tak sama dengan baharu, tuan-puan, ringkas saja kita sebut. Tetapi dalam minda kita terbayan 3 sudut. Tak sama Allah Ta'ala dari sudut diri. Tak sama dengan baharu ni dari sudut diri Allah. Diri Allah tak sama dengan diri baharu. Zat Allah tak sama dengan jirim. Yang kedua, tak sama dengan ciri. Tergambar dalam minda. Dan yang ketiga, tak sama dengan perbuatan. Kita sebut satu term, satu ayat saja. Tetapi dalam minda kita dah tergambar kerangka yang sebenar. Itu dia. Firmanullahu Ta'ala. Mana dalil? Dia mari 2 dalil. Pertama, dalil intro. Yang keduanya, dalil penutup. Iaitu dalil Allah Ta'ala tak sama dengan baharu dari sudut naqal. Firmanullahu subhanahu wa ta'ala. Laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Asy-Syura ayat 11. Artinya, daripada dalil inilah, tuan-puan, lahirnya penhuraian, pendetailan yang dibuat oleh para ulama, lahirnya 3. Allah Ta'ala tak sama dengan zat, tak sama dengan sifat, tak sama dengan baharu. Inilah diambil daripada, diadaptasikan daripada dalil Quran. Bukan pandai-pandai ulama bahas mengikut idea ulama, tidak. Ini kehebatan, kepakaran ulama kita. Sebab tu kena ikut, kita kena follow pendapat para ulama kita. Maksud para ulama bukan ulama hari ni. Ulama-ulama salaf dan ulama-ulama khalaf. Ini lahirnya kenapa 3. Sedangkan ayat Quran ini sebut 1 saja. Tapi kenapa lahirnya Allah Ta'ala tak sama ni? Lahirnya 3. Ini dia tempat ambilan. Artinya tidak ada seperti zat Allah Ta'ala. Dia terjemahan zat di sini. Ni dia kamithlihi ni terus musannif ataupun pengarang kita terus dia terjemah dengan zat. Tidak ada seperti zat Allah Ta'ala sesuatu. Dan ialah Allah Ta'ala itu yang mendengar dan yang melihat. Kalau terjemahan biasa dan kitab-kitab lain, tuan-puan, dia terjemah macam mana? Laisa kamitslihi syai', tidak ada seumpama Allah Ta'ala itu sesuatu. Tidak ada seumpama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuatu jua pun. Kenapa boleh lahirnya tidak ada seumpama Allah Ta'ala sesuatu jua? Lahirnya 3 pendetailan perbahasan. Maksud 3 ini, tuan-puan, diambil daripada mana? Diambil daripada syai'. Diambil daripada tidak ada seumpama Allah Ta'ala ni sesuatu jua. Tidak ada Allah Ta'ala ni tak sama dengan sesuatu yang lain. Maka lahirnya 3. Sesuatu itu umum. Inilah ulama boleh lahirnya 3 ini. Kenapa? Kerana ulama faham daripada syai'. Allah Ta'ala ni tak sama daripada setiap sesuatu. Sama ada sesuatu itu, sama ada diri dia tak sama dengan diri makhluk. Sama ada ciri dia tak sama dengan ciri makhluk. Sama ada perbuatan dia, perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Inilah sumber ambilan. Kenapa? Kerana syai' itu isim nakirah. Orang belajar ilmu nahwu dia tahu syai' itu isim nakirah. Tiada alif lam di situ, syai'. Syai'un. Jadi isim nakirah itu dia berada pada tempat nafi, membawa faedah umum. Tidak ada sesuatu perkara tu dia panggil umum. Sebab itulah boleh ulama faham daripada umum inilah merujuk kepada tak sama dari sudut 3. Bukan tak sama dari sudut zat saja, tidak, tetapi tak sama dari sudut ciri, tak sama dari sudut perbuatan. Baik, settle. Wa huwas sami'ul basir, dan ialah, wa huwa ni kembali kepada Allah, dan ialah Allah. Allah yang mana? Sifat Allah ni as-sami'u, yang mendengar. Yang tu mahzuf. Mahzuf apa dia? Sifat mahzuf dia, sesuatu yang mahzuf yang perlu takdir. Yang itu ada Allah yang mendengar.
Yang tu sifat bagi Allah. Dialah yakni Allah yang bersifat As-Sami', Maha pendengar. Kita akan belajar ini ciri Allah Ta'ala, iaitu pendengar. Allah Ta'ala ni ada pendengar dan Allah Ta'ala ada pelihat. Dia sendiri yang beritahu. Allah Ta'ala sendiri yang declare ciri dia ini. Bukan pandai-pandai kita buat. Bukan pandai-pandai ulama kumpul. Tapi ulama kumpul berdasarkan ciri yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang berselerakkan ada dan Al-Quran disusun oleh para ulama kita. As-Sami' ni dia panggil khabar pertama, Sami'. Wahuwa tu dia panggil mubtada'. Wahuwa ni dan bermula ialah Allah Ta'ala itu ciri dia ialah Sami' yang Maha pendengar. Al-Basir khabar yang kedua. Dam sepatutnya dia tak ada dam di sini, tapi tak apalah, kita ikut cara musannif. Dan yang melihat. Dia sepatutnya bukan dan melihat. Sepatutnya lagi Maha pelihat, lagi Maha melihat. Tapi tak apa, kita teruskan cara dam ini. Cuma kalau kita tengok ibarat Al-Basir itu dia tidak ada waw. Dia Basir itu dia panggil khabar yang kedua selepas daripada Sami'. Sami' tu khabar awal, khabar pertama. Al-Basir tu khabar kedua. Wahuwa tu mubtada'. Baik, habis. Dan bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru dan juga tidak menyamai, itulah. Yang disebut dalam Quran tu, itulah. Yang disebut dalam Quran itu dikatakan sifat, ini nama bagi sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Wa huwas sami'ul basir itu ciri lain. Dia sebut ciri pertama, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai' ini tuan-puan, apa dia? Yang Allah Ta'ala nak sebut secara langsung, dia cerita dia tak sama dengan sesuatu jua pun. Maksud apa? Dia tak sama dengan makhluk ataupun dengan baharu. Semua unsur baharu dia tak sama. Sama ada diri dia tak sama dengan diri baharu, sama ada ciri dia tak sama dengan ciri baharu, sama ada perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan baharu. Itulah dikatakan sifat mukhalafah. Laisa kamitslihi, inilah yang dikatakan sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Jadi Allah Ta'ala bawa dalam bentuk apa tuan-puan? Dia bawa dalam bentuk yang ternafi. Tak sama. Tak sama dengan baharu. Sama itu mustahil. Tak sama itu istihalah. Jadi konsep istihalah ni tuan-puan, konsep yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cara mengenal diri Allah, cara mengenal ciri Allah Ta'ala ini diajar oleh Allah Ta'ala konsep wujubun wajibun dan juga plus dengan konsep istihalatun mustahil. Konsep mesti, benda yang kita nak pegang, kita nak buat keputusan. Akal kita nak decide yang kata mesti Allah ini bersalahan. Mesti Allah Ta'ala ini tak sama dengan baharu. Jadi dua konsep yang kita pegang, dua akidah yang kita pegang dalam satu ciri ini tuan-puan, merupakan konsep ataupun dia panggil cara yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran. Jadi ajar dalam Al-Quran. Selalu kita sebut konsep dua-dua ini, setiap ciri ada dua ataupun ada tiga akidah. Tiga tu campur dalil. Tiga akidah, tiga pegangan ni berserta dengan dalil. Ciri yang ketiga, akidah yang ketiga, konsep ini diajar oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Konsep wujubun wajibun ataupun dia panggil wajib bagi akal, dan juga konsep kedua mustahil ataupun dia panggil istihalatun mustahil. Dua-dua pegangan ini, cara untuk kita kenal Allah Ta'ala merupakan cara dan konsep yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Quran. Ini laisa kamitslihi syai'. Dan makna bersalahan. Dan makna bersalahan itu tiga perkara. Makna Allah tak sama dengan makhluk itu terbahagi kepada tiga perkara, tiga sudut.
bersalahan pada zat dengan makna zat Allah Ta'ala. Bukan zat Allah Ta'ala jirim yang bertempat. Baik. Malam ni tuan-puan kita belajar satu dulu. Makna bersalahan ini ada 3 sudut. Pertama ialah makna bersalahan pada diri Allah, pada zat Allah Ta'ala. Yang kedua, insyaAllah, dan yang ketiga insyaAllah minggu depan, iaitu bersalahan dari sudut sifat dan juga bersalahan dari sudut perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita settle malam ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bersalahan pada zat, yakni tak sama pada zat Allah Ta'ala dengan zat makhluk. Apa makna? Tuan-puan, mudah saja, dia punya ayat dia satu ayat saja. Yang kata Allah tak sama dengan, yang kata Allah Ta'ala tak sama dari sudut zat, iaitu zat Allah Ta'ala tak sama dengan zat makhluk. Ataupun zat Allah Ta'ala ni tak sama dengan baharu. Apa maksud dia? Dengan makna zat Allah Ta'ala bukan zat Allah Ta'ala itu jirin yang bertempat. Itu sahaja. Ringkasnya tuan-puan, yang kata zat Allah Ta'ala tak sama, Allah Ta'ala tak sama dari sudut zat ni dengan baharu ini, iaitu zat Allah Ta'ala bukan jirin yang mengambil ruang. Itu sahaja. Ataupun paling ringkas, zat Allah Ta'ala bukan jirin. Dalam kitab lain dia sebut, dalam kitab kita dia sebut satu, bukan jirin. Dalam kitab lain dia sebut zat Allah Ta'ala bukan jirin dan bukan jisin dan juga bukan jauhar firi. Itu istilah merujuk kepada makhluk. Kesemuanya ini nama makhluk. Baik. Dan makna zat Allah Ta'ala itu bukannya jirim. Mana ciri jirim? Yang bertempat, yakni yang mengambil ruang bagi qadar dirinya. Itu makna jirim. Ingat tuan-puan, jirim ini ciri dia ni. Yam ni sifat bagi jirim. Yang kata jirim ni apa dia? Yang kata jirim ini panggilan merujuk kepada makhluk. Kesemuanya ini panggilan merujuk kepada makhluk. Cuma nisbah dia berbeza. Kita dah belajar 3 istilah sebelum daripada ini merujuk kepada makhluk. Malam ni kita tambah satu lagi jirim. Tambah satu lagi jirim. Kalau sebelum ni tuan-puan dalam kitab Paku Iman saya pernah beritahu, saya pernah ulang banyak kali dalam kitab Paku Iman, ada 10 nama yang saya pernah bagi merujuk kepada makhluk. 10 nama panggilan dalam ilmu kalam, semuanya merujuk kepada makhluk tetapi berbeza nisbah, supaya tuan-puan tak pening. Kenapa panggil makhluk? Kenapa panggil baharu? Kenapa panggil jirim? Kenapa panggil mungkin? Tu kita dah belajar 4. Belum ni tuan-puan kita belajar makhluk. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada ma khalaqallah. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada sesuatu yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Merujuk kepada sesuatu yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiap-tiap benda yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita panggil makhluk. Nisbah, maknanya tuan-puan, makhluk ini, panggilan makhluk, nisbah kepada apa? Kepada benda yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Kalau kita nak dalam minda kita benda itu dicipta oleh Allah Ta'ala, kita panggil makhluk. Makhluk ni isim maf'ul. Kalau khaliq itu isim fa'il. Khaliq, pencipta. Agak-agak tuan-puan dia tak problem lain. Kita nak habis sekejap lagi dah. Selalu kacau dia punya saya punya handphone ni, mungkin handphone ataupun line. Nak kata line secara total pun kadang-kadang pakai Google Meet, line okey. Biasa kalau line ni Google Meet pun dia akan kacau juga. Tadi saya mengajar dalam pakai Zoom, pakai Google Meet. Google Meet dia tak kacau, tapi dia punya handset tak tahu yang mana, mungkin kedua-dua ke. Handset kadang-kadang kita tak check, tak dia punya dia full ke apa ke tuan-puan, dia kacau juga. Okey, kita ulang sekali lagi tuan-puan. Kita sebut part dulu malam ni, tambahan terbaru jirim ni. Kita nak buat conclusion sekejap lagi. Pertamanya tuan-puan, kita dah belajar 3 istilah merujuk, 3 istilah panggilan merujuk kepada makhluk. Pertamanya apa? Makhluk. Ma khalaqallah.
merujuk kepada tiap-tiap benda yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Yang kedua kita belajar tuan-puan, sebelum daripada ni apa dia? Kita belajar sebelum daripada ni ialah baharu. Kita belajar baharu. Hadithun ataupun hawadith. Hadithun jamak plural ataupun dia panggil hawadith jamak. Hadithun ataupun jamaknya hawadithun. Jadi apa dia makna baharu ni tuan-puan? Baharu ni dia panggil apa? Merujuk ataupun nisbah kepada baru ada. Nisbah kepada baru ada. Dia panggil maujud ba'dal adami. Kita bagi sebelum daripada ni istilah maujudun ba'dal adami. Ada sebelumnya, maujud ba'dal adami, selepas tiada. Iaitu nisbah benda yang ada dahulunya tiada. Dulunya tiada, kemudian dia ada. Sebelum ni tiada tuan-puan, status sebelumnya tiada, kemudian ada. Jadi orang panggil apa tuan-puan? Nisbah baru ada, maka kita panggil baharu. Kalau nisbah benda yang Allah Ta'ala cipta, panggil makhluk. Kalau nisbah baru, sebelum ni tiada, nisbah baru ada ni, baru timbul, baru dicipta oleh Allah Ta'ala, kita panggil baharu. Baharu tu dia ada mula. Lepas tu dia panggil baharu, nisbah ada mula. Sebelumnya tiada, kemudian diadakan oleh Allah Ta'ala, maka kita panggil kita panggil baharu. Dua istilah sebelum daripada kita bincang. Baik. Mungkin juga kita dah bincang tuan-puan daripada ni Yang ketiganya, istilah yang ketiga kita dah bincang. Mungkin malam ni kita tambah satu lagi, jirim. Mungkin apa dia tuan-puan, kita bincang belum ni, ma yasihhu wujuduhu. Ma yasihhu wujuduhu aw adamuhu. Itu makna mungkin. Sesuatu yang boleh ataupun harus ada ataupun tiada. Status dia sama. Di antara untuk Allah Ta'ala nak adakan dia ataupun untuk Allah Ta'ala nak tiadakan dia sama. Apabila Allah adakan dia, maka dia menjadi apa tuan-puan? Apabila Allah cipta, dia tidak lagi dipanggil mungkin. Dia dipanggil dia dipanggil baharu. Baru ada. Jadi sebelum Allah cipta ini, status kita ini mungkin. Nampak tak? Itu dia punya istilah sebelum daripada ni. Bila ada, maka nama makhluk ataupun nama baharu. Sebelum ada kita panggil mungkin, apabila ada kita boleh nama baharu, dan kita boleh nama makhluk. Ada tiga. Baik, yang keempat tambah malam ni tuan-puan, iaitu jirim. Apa dia jirim? Ma yamla'ul faraghu. Tu jirim. Yang kata jirim ni tuan-puan, ma yamla'ul faraghu, sesuatu yang mengambil ataupun memenuhi ruang untuk sesuatu yang memenuhi ruang ataupun mengambil ruang sekadar diri dia untuk ditempati ataupun untuk apa tuan-puan, untuk ditempati ataupun untuk kewujudannya. Kesimpulan tuan-puan, jirin dia merujuk kepada apa tuan-puan? Jirin, malam ni kita nak bincang Allah ni, diri Allah, zat Allah tak sama dengan jirim. Itu maksud Allah, zat Allah tak sama dengan baharu. Dari sudut diri Allah. Apabila kita kata diri Allah tak sama dengan diri baharu, merujuk pada apa tuan-puan? Merujuk diri Allah bukan jirim, bukan jisim. Jisim biar dulu. Bukan jauhar firik. Biar dulu. Takut tuan-puan pening. InsyaAllah minggu depan kita bincang jisim jauhar firik. Ini istilah saja, tak perlu pening. Maksud dia tuan-puan, Allah Ta'ala diri dia bukan sama dengan jirim. Jirim apa? Jirim ini, jenis dia jirim ini, apabila kita panggil jirim, terbayang di minda kita sesuatu benda yang mengambil ruang untuk kewujudannya. Tu dia panggil untuk ditepati tu. Mengambil ruang untuk ditepati, mana mengambil ruang untuk kewujudannya. Ruang sekadar mana? Sekadar diri dia. Tuan-puan, ini air tuan-puan. Ini kita panggil apa tuan-puan? Kita panggil botol. Qadar dia, diri dia ini, diri dia bulat ni tuan-puan, bentuk dia silinder bulat ini dan panjang ini, maka dipanggil jirim. Kenapa? Kerana ciri dia mengambil ruang untuk kewujudannya. Dia perlukan ruang.
Bukan makna ruan ni kita kena letak tempat untuk dia parking. Tidak. Iyalah, itu pun dipanggil ruan. Walaupun dia di tengah-tengah udara, ruan. Apabila dia berada, tuan-puan, udara tidak boleh berada. Udara akan berada di celah-celah dia. Kenapa? Kerana ini jirim, dia akan mengambil ruan untuk kewujudan diri dia. Di tepi ini udara tidak akan boleh berada di ruan lompom dia, tuan-puan. Lompom dia. Dia tidak boleh. Inilah dipanggil jirin. Dia akan bersesak-sesak untuk dia mengambil ruan qadar diri dia untuk ditempati ataupun untuk kewujudannya. Baik, settle. Jadi Allah Ta'ala, tuan-puan, dia tak sama dengan jirim. Dia bukan jenis mengambil ruan untuk kewujudan diri Allah. Bukan mengambil ruan untuk ditempati. Tidak. Allah Ta'ala bukan jirin, bukan macam botol. Allah Ta'ala bukan macam kita. Bukan macam kita. Allah Ta'ala bukan macam meja. Allah Ta'ala bukan macam botol. Tak sebutlah apa pun. Makan ringkas dia, tuan-puan. Tak larat nak bilang banyak sangat jirin. Sebut Allah Ta'ala bukan jirin. Faham kita? Maknanya Allah Ta'ala bukan jenis diri dia. Dia ada diri. Tapi diri dia bukan mengambil ruan untuk kewujudan. Dia tak perlu kepada ruan. Dia tak perlu kepada tempat. Dia tak perlu kepada mahal untuk kewujudannya. Kenapa dia tak perlu pada tempat, tuan-puan? Dia tak berhajat kepada makan. Tidak berhajat kepada mahal. Kenapa? Kerana diri dia bukan jirim. Pendek saja ringkas. Tu. Mudah, tuan-puan. Bahasa simple. Inilah sangat-sangat orang panggil teliti. Para ulama kita dulu menggunakan bahasa. Walaupun bahasa dia ringkas, tetapi pendetailannya sangat dalam sehingga kita faham. Tak perlu bilang satu persatu. Tak perlu tanya Allah Ta'ala ni jenis macam kapas. Allah Ta'ala macam baju dah. Allah Ta'ala macam botol dah. Allah Ta'ala macam gunung dah. Allah Ta'ala macam... Tak perlu sebut macam-macam. Kerana Allah Ta'ala tak sama. Allah Ta'ala tidak ada macam. Tu. Laisa kamitslihi. Dan... Baik. Bersalahan pada zat Allah Ta'ala dengan makna zat Allah Ta'ala bukan zat Allah Ta'ala jirin. Jirin yan sifat tu. Yan tu sifat jirin. Kalau tak boh sifat pun kita dah faham, tuan-tuan. Sebab tu penting faham makna jirim. Kenapa? Kerana apabila kita sebut jirim, kita dah faham jirim ni, kita tak perlu kepada ciri dia lagi. Ni untuk menjelaskan lagi perlu kepada ciri dia. Mana ciri jirim? Yang bertempat. yakni yang mengambil ruan sekadar diri dia untuk kewujudannya. Tu. Jadi ringkas tuan-tuan akan datang kita akan sebut detail. Jadi ringkas kita faham jiri ni mengambil ruan untuk kewujudannya. Jadi syarat nak jiri ni ada 3 syarat. Syarat wujud, syarat sesuatu yang maujud, syarat sesuatu yang tu biar dulu. Yang tu biar dulu. Kita asah dulu. Dan sebelum dan tu, walaupun di mana tempat. Allah Ta'ala ni bukan jirin yang bertempat walaupun di mana tempat. Tak perlu tanya. Kalau tempat di bumi ni mungkinlah Allah Ta'ala tak bertempat, tak mengambil ruan untuk berada di bumi. Tapi mungkin atas, tak perlu. Walaupun di mana tempat, kerana tempat itu ciri jirin. Jirin memerlukan tempat untuk kewujudannya. Jirin memerlukan mahal untuk kewujudannya. Tetapi Allah Ta'ala dia tak perlu mahal. Allah Ta'ala tak berhajat kepada makan. Tak berhajat kepada tempat. Kenapa? Kerana diri dia bukan jirin. Pendek je jawapan dia. Tu. Sebab kita dah faham jirin tu apa dia. Dan makhluk ini semuanya, semua makhluk ini jirin yang bertempat. Dan semua makhluk ini tuan-tuan, benda yang dicipta. Tengok, apabila kita dah faham tuan-tuan, makhluk, minda kita dah nampak benda yang dicipta. Apabila sebut baru, nisbah dulunya tidak ada, sekarangnya ada. Nisbah baru ada. Apabila nisbah sebut jirin, minda kita nampak sesuatu yang mengambil ruan untuk kewujudan dirinya. Nampak setiap satu. Tu. Dan makhluk ini semuanya, semua makhluk ini jirin yang bertempat. Yani jirin yang mengambil ruan untuk kewujudan dirinya. Kalau begitu. Kalaulah jirin ni mengambil ruan, tu makna kalau begitu. Kalau begitu, kalau dah jirin ni mengambil ruan untuk kewujudan diri dia,
tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu bertempat di mana-mana tempat. Tuan-puan biasa dengar tak? Antara kesilapan, kesalahan huraian, terutamanya sekolah rendah, tuan-puan. Biasa kita dengar guru-guru sekolah rendah ni bahaya, tuan-puan. Budak dia pegang sampai ketua. Apa kesalahan, tuan-puan? Dia kata Allah Ta'ala ini tidak bertempat. Apa betul huraian mukhalafatuhu ta'ala al-hawadi, Allah tak sama dengan baharu. Allah bersalahan dengan baharu, tak sama dengan baharu. Dia kata Allah Ta'ala tak bertempat. Kerana tempat itu ciri makhluk. Lalu murid dia tanya, lepas tu Allah Ta'ala tak bertempat, Allah di mana? Ustaz, dia kata Allah berada di mana-mana. Tak perlu tanya. Allah berada di mana-mana. Pergi ke utara, Allah ada di utara. Pergi ke selatan, Allah ada di selatan. Pergi ke timur, Allah ada di timur. Pergi ke barat, Allah ada di barat. Di mana-mana Allah ada. Nampak macam betul, tapi tak betul. Kenapa? Kerana di mana-mana juga merupakan tempat. Allah tidak bertempat. Ini dah dia nak tahkik ni. Bukan isu baru sebenarnya. Isu ni isu lama. Dia kata tidak boleh dikatakan Allah itu bertempat. Ini berada di mana-mana tempat. Kerana di mana itu, tuan-puan, dia refer kepada makan. Dia refer kepada tempat. Tak boleh tanya di mana Allah. Soalan itu, tuan-puan, soalan yang salah. Soalan yang salah tak perlu dijawab. Kalau nak jawab juga boleh. Jawab Allah Ta'ala tak bertempat. Kerana tempat itu ciri baharu. Jangan ditanya. Kenapa? Kerana dia tidak bercirikan dengan ciri baharu. Mana boleh tanya? Dia tak bercirikan dengan ciri baharu. Macam kita, tuan-puan, salbiah yang ada pada saya. Saya ni, tuan-puan, lelaki. Okey. Orang tak nak bagi confirm saya lelaki ni, ciri saya, tuan-puan, ciri salbiah yang ada pada saya bukan perempuan. Saya tak perempuan. Perempuan itu bukan perempuan itu. Juga ciri saya untuk kenal. Ciri ni, tuan-puan, ciri pengenalan yang ada pada saya. Orang nak kenal saya melalui pengenalan. Melalui ciri-ciri untuk orang kenal. Saya ini mengambil tempat. Saya ini bertempat. Sebab tu tuan-puan tanya saya, Ustaz, duduk di mana? Duduk di Ampan lagi ke? Duduk di Jenderam? Oh, saya dah pindah daripada Ampan Jaya, saya pindah ke Jenderam Hilir. Nampak tak, tuan-puan? Kenapa? Kerana ciri kita ini, dia bertempat. Nak kenal makhluk, kenal melalui ciri yang ada pada makhluk. Adapun Allah, dia tak sama dengan ciri kita. Apabila ciri yang tak ada pada dia, jangan ditanya. Dia tak mengambil ruang. Dia tak bertempat. Maka itu bukan ciri yang ada pada Allah. Sebab itu soalan itu salah. Kita tanya soalan yang tidak ada pada dia. Dia kena tengok soalan. Jadi soalan kalau layak pada jirim, boleh. Itu soalan itu sebenarnya soalan jirim. Bukan soalan Allah. Kalau soalan jirim, boleh kita tanya. Di mana Ustaz? Di mana tuan-puan? Tuan-puan duduk di mana? Oh, ada kata daripada Selangor, ada kata Terengganu, ada daripada Johor, ada daripada Kelantan. Merata tempat tuan-puan bersatu dalam online kita. Itu hebat hari ni, tuan-puan. Duduk jauh pun boleh belajar. Macam dulu, tuan-puan, kami 90-an dulu, tak ada kemajuan zaman, tak ada kemudahan, tuan-puan. Kena pergi cari guru. Tengah-tengah malam pukul 12 lebih, ada pernah pukul 1 lebih baru balik, tuan-puan, mengaji di rumah guru. Pukul 11 lebih, dekat pukul 12 dah habislah Tok Guru stop minum air apa itu ini, semban apa 12 lebih baru balik. Jadi mencari dulu payah. Sekarang ni, tuan-puan, sangat mudah untuk belajar secara online. Di mana saja kita boleh, hadap depan komputer je, hadap depan handset boleh. Kalau tidak ada alasan sekarang ni untuk kata tak sempat belajar, untuk kata tak sempat cari guru. Kalau dulu kena cari guru, saya daripada Kelantan, tuan-puan, merantau berkelana pergi ke Kedah hampir 13-14 tahun duduk di Kedah. Kenapa? Kerana semata-mata nak cari guru, nak lepas kejahilan. Sekarang ni mudah, tuan-puan. Pakai cari di handset je cari sekarang ni. Nak guru mana? Cari je di handset. Habis kita dah masa dah cukup, tuan-puan. Kita ekspreskan sikit.
Tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu bertempat di mana-mana. Maka jika didapati di dalam Quran atau hadis, barang ini ayat yang memberi wahan, yang memberi kesamaran, menyerupai dan bertempat. Ada kalau bertemu dalam ayat Quran dan hadis, ada menyerupai jirin dan ada bertempat. Tempat tu ada ciri jirin, yang sama dengan ciri jirin. Macam mana nak buat? Maka dinamakan ayat itu ayat mutasyabih dan hadis mutasyabih. Maka wallahu a'lam tuan-puan, kalau kita baca yang ni dia kena hurai sedikit. Maka wajib ditakwil akan dia. InsyaAllah tuan-puan, minggu depan kita habiskan, sebelum kita masuk minggu depan, kita nak settlekan dua benda. Itu kita nak settlekan dua makna lagi yang berbaki, iaitu Allah Ta'ala tak sama dengan ciri dan Allah Ta'ala tak sama dengan perbuatan Allah Ta'ala. Itu kita akan habiskan minggu depan. Sebelum tu tuan-puan, kita settlekan ayat mutasyabih dan hadis mutasyabih. Bagaimana kita nak interaksi dengan ayat mutasyabih. Cara untuk kita berinteraksi dengan ayat mutasyabih, dengan ayat yang kesamaran, ada serupa dan sama dengan ciri makhluk. Sedangkan Allah tak sama dengan makhluk. Tiba-tiba baca dalam Quranul Karim, Allah sebut ciri Allah ini sama dengan makhluk. Allah sebut dan hadis, ciri dia sama dengan makhluk. Antara ciri makhluknya ialah, tuan-puan, bergerak. Tuan-puan, turun, naik. Bertempat. Tangan, Allah sebut. Anggota sama dengan jirim. Tangan itu jirim. Allah sebut dia yadullahu fawqa aidihim. Yadun ini tangan. Tangan ini jirim. Maka dia mutasyabih. Kesamaran. Ada persamaan dengan ciri-ciri jirim. Sedangkan kita i'tiqad malam ni tuan-puan, kita dah belajar satu i'tiqad malam ni, iaitu Allah Ta'ala tak sama dengan baharu dari sudut zat. Apa maksud Allah Ta'ala tak sama dari sudut zat yang kita belajar malam ni? Zat Allah bukan jirin yang mengambil ruang untuk kewujudannya. Itu kita belajar malam ni. Allah Ta'ala tak sama dengan zat Allah tak sama dengan baru dengan maksud. Zat Allah Ta'ala bukan jirim yang mengambil ruang untuk kewujudannya. Tiba-tiba Allah guna dalam Quranul Karim, dia ada tangan itu jirin. Kalau jirin dia mengambil ruang, macam mana kita interaksi? Cara untuk kita interaksi, insya-Allah dia ada dua langkah yang diajar dalam ulama ahli sunnah wal jamaah. Ketika mana kita berinteraksi dengan ayat mutasyabih, mesti kita tahu dua langkah yang diajar oleh para ulama kita, insya-Allah. Dua langkah itu kita akan bincang minggu depan, tuan-tuan. Cara untuk kita berinteraksi dengan ayat yang ada persamaan dengan jirin. Kesimpulan tuan-puan, kita dah bincang satu akidah ataupun dua akidah pada malam ini. Secara umum dulu, pertamanya ialah mesti Allah Ta'ala itu, mesti sungguh Allah Ta'ala itu bersalahan dengan yang baharu dari sudut diri. Malam ni kita bincang satu dulu, iaitu dari sudut diri dengan maksud apa tuan-puan? Dengan maksud zat Allah Ta'ala bukan jirin yang mengambil ruang untuk kewujudannya. Yang kedua, istihalatu mustahil. Konsep dia kita akan bahas sekali lagi minggu depan. Konsep wujubun wajibun dan konsep istihalatu mustahil ini, konsep ini diajar oleh Allah Ta'ala dalam surah Qul Huwallahu Ahad. InsyaAllah tuan-puan, surah Qul Huwallahu Ahad kita akan bahas minggu depan. Konsep inilah lahirnya syllabus manhaj yang dibuat, yang digubah, yang diolah oleh ahli sunnah wal jamaah. Ada i'tiqad wujubun wajibun dari segi wajib bagi akalnya, dan ada i'tiqad istihalah mustahil yang perlu kita pegang. Dan yang ketiganya ialah dalil. Jadi setiap ciri ada tiga i'tiqad yang mesti kita pegang. Malam ni tuan-puan, asasnya kita belajar dua. Pertamanya, mesti Allah bersifat dengan, mesti sungguh Allah Ta'ala ini bersalahan dengan segala yang baharu dari sudut zat. Dan yang keduanya, mesti tak, apa dia tuan-puan? Istihalah. Mesti Allah Ta'ala ini tak sama dengan segala yang baharu. Itu kita kena
i'tiqad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah istihalatu mustahil yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-puan, kita akan jumpa minggu depan dalam hari yang sama setiap minggu sepanjang PKPD ataupun sepanjang PKP ini, sebelum kita buka surau, kita setiap minggu kita adakan bacaan kitab Misbahul Munir ini yang dianjurkan oleh surau An-Nur Putrajaya, Presiden 11 Putrajaya. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil pengurusi, tuan pengurusi kita, Al-Fadhil Ustaz Man, Lejatan Kuasa Biro Dakwah kita, dan juga seluruh Lejatan Kuasa Surau An-Nur yang memberi ruang dan peluang kepada kita untuk kita sama-sama mengimarahkan dan juga mentakzimkan ilmu. Bukan mengajar tuan-puan, tuan-puan lebih maklum daripada saya, cuma saya ni untuk sama-sama muzakarah, mengingati dan ulang kaji balik ilmu-ilmu yang telah kita belajar dengan tuan-tuan guru kita dulunya. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita diberikan kepahaman baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting tuan-puan, bukan saja kepahaman, yang paling penting kita diberi kekuatan oleh Allah Taala untuk berpegang dengan pegangan yang sahih, pegangan yang betul, menyelamatkan diri kita, keluarga kita, seluruh keluarga kita daripada dihumban oleh api neraka. Inilah dia pegangan yang kuat tuan-puan. Pegangan yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka ialah pegangan yang betul, yang sahih, memastikan bahawa kita, diri kita, anak isteri kita, keluarga kita selamat daripada api neraka. InsyaAllah tuan-puan, kita jumpa lagi, dan terima kasih juga tidak dilupakan kepada tuan-puan yang selalu follow kita, selalu mengimarahkan dan juga memeriahkan majlis program online kita. Terima kasih, dan tidak dilupakan jasa tuan-puan semua. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.